Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video kali ini kita akan melakukan pecutan akhir SPM tahun 2021 dan di sini cikgu akan bincangkan soalan-soalan daripada tajuk-tajuk pilihan. Dan di sini kita ada 16 tajuk pilihan untuk bahagian A. Kita lihat soalan kita yang pertama, di mana soalan ini dalam tajuk bentuk geometri 3 dimensi. Di dalam tajuk ini, kita akan dibekalkan dengan suatu bentuk dan kita perlu mendapatkan isi padunya. Dan untuk soalan ini, rajah menunjukkan sekotak susu dituang sama rata ke dalam 6 gelas berbentuk silinder berjejari 3.5 cm. Hitung tinggi dalam cm susu di dalam gelas tersebut. Baiklah, di sini kita ada dua bentuk iaitu kuboid dan juga silinder. Jadi kita akan menggunakan rumus kuboid dan juga rumus silinder. Selain pada itu, pada senarai rumus kita juga dibekalkan dengan rumus isi padu prisma, isi padu silinder, isi padu kon, isi padu sfera dan juga isi padu piramid. Jadi kita boleh gunakan rumus-rumus ini berdasarkan kepada bentuk yang telah pun diberi di dalam soalan. Dan untuk soalan ini kita akan menggunakan isi padu silinder iaitu pi j kuasa 2t. Baiklah, berbalik kepada soalan kita ini, kita kena dapatkan isi padu kuboid bersamaan dengan 6 isi padu silinder iaitu gelas tersebut. Jadi untuk isi padu kuboid kita akan ambil panjang, darab lebar dan darab tinggi. Itu 7 darab dengan 6 darab dengan 11 dan sama dengan 6 gelas tersebut iaitu 6 darab dengan pi 2/7 darab dengan jejari. Jejari di sini diberi 3.5 kuasa 2 darab dengan tinggi. Tinggi di sini kita letakkan sebagai T. Dan untuk mendapatkan T, kita boleh terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan 7 darab 6 darab 11. Kemudian kita tekan alpha calculate. Seterusnya kita tekan 6 darab 22/7. Kemudian kita darab 3.5 kuasa 2 darab dengan T. T di sini kita ganti dengan X. Kemudian kita tekan shift, tekan calculate, kita tekan sama dengan. Jadi kita dapat T sama dengan 2. Kemudian dari segi pemberian markah di sini, kita menggunakan rumus untuk kuboid, kemudian rumus untuk silinder, kemudian kita samakan kedua-dua isi padu ini. Kemudian satu lagi, jawapan akhir kita. Di sini kita boleh dapat 4 markah. Kita ke soalan yang seterusnya. Soalan ini dalam tajuk operasi set. Rajah 1 ialah gemerajah Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q dan juga set R. Diberi set semester P kesatuan Q kesatuan R. Kemudian di sini diberi lagi bilangan unsur yang ada dalam set R ni sama dengan bilangan unsur yang ada di dalam set Q persilangan R pelengkap. Soalan A, lorekkan set Q kesatuan R pelengkap. Untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan lorekkan kawasan ni, kita boleh letakkan nombor pada tiap-tiap kawasan dalam gambar rajah kita. Jadi kita akan letakkan nombor dan nombor ini diletakkan secara rawak saja. Dan kita ada 5 kawasan. Kemudian kita akan senaraikan Q di sini. Di dalam set Q, apakah nombor yang ada dalam set tersebut? Jadi nombornya adalah 2 dan 3. Senaraikan 2 dengan 3. Kemudian seterusnya R pelengkap. R pelengkap ni maksud dia adalah set yang berada di luar R. Jadi di luar R adalah 1 dengan 2. Ini 1 dengan 2. Kemudian operasinya adalah U. U adalah kesatuan. Kalau kesatuan, kita ambil keseluruhan yang ada di dalam set Q dan juga R pelengkap. Jadi kita akan dapat 1, 2 dan 3. Jadi jawapan akhir kita adalah kita akan lorekkan pada kawasan yang bernombor 1, bernombor 2 dan bernombor 3. So, di sini.
Seterusnya soalan B. Cari nilai X. Baiklah, untuk mendapatkan nilai X ni, kita lihat pada persamaan yang diberi di dalam soalan ini, iaitu bilangan unsur yang ada dalam set R sama dengan bilangan unsur yang ada dalam set Q persilangan R pelengkap. Pertama sekali kita lihat unsur yang ada di dalam set R. Kita lihat ini adalah set R dan unsur yang ada di sini adalah 7, 3 dan juga X. Jadi kita tambah 3 tambah 7 tambah X dan sama dengan bilangan unsur yang ada dalam set Q persilangan R pelengkap. Jadi sebelum itu kita kena tentukan dulu di manakah kawasan Q persilangan R pelengkap ini. Kita lihat balik soalan A tadi tu, Q dan R pelengkap juga, tapi operasinya adalah U. Sini adalah N. Jadi kita senaraikan Q sama dengan 2, 3, kemudian R pelengkap 1 dan 2. Jadi operasinya persilangan bermaksud kita kena ambil nombor yang sama. Nombor yang sama di sini adalah 2. Jadi kawasannya adalah berada pada kawasan bernombor 2. Kalau kita lihat darajah, kawasan bernombor 2 ada 15. Jadi 3 tambah 7 tambah X sama dengan 15. Jadi untuk mendapatkan X, kita ambil 15, tolak dengan 3, tolak dengan 7. Jadi X kita akan dapat 5. Jadi jawapan ni kita adalah 5. Kemudian dari segi pemberian markah, kita lorekkan kawasan, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita gantikan nilai, kemudian kita samakan dengan 15 ini, kita dapat 1 markah. Dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan untuk soalan ini, kita boleh dapat 3 markah. Seterusnya, kita lihat soalan di dalam tajuk rangkaian dalam teori graf. Graf tak terarah di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di sebuah kampung. Seorang jurujual perlu ke semua rumah tersebut bermula dari rumah A dan berakhir di rumah F. Ini dia akan mula pada A dan berakhir dengan F. Dan dia perlu lalu semua rumah. Soalan A, lukis satu graf terarah mewakili jarak terpendek dari A ke F dengan syarat semua laluan dilalui sekali sahaja. Jadi di sini kita kena dapatkan laluan yang paling pendek bermula dari A sehingga ke F. Kalau pertama sekali, untuk soalan ini kita kena pertimbangkan beberapa laluan. Kemudian kita bandingkan yang mana satu yang paling pendek. Jadi untuk soalan ini kita bermula dengan A. Kemudian kita akan pergi ke D. Dan jaraknya 750 di sini. Seterusnya, selepas pada D, kita akan pergi ke C. C jaraknya 500. Kemudian dari C, kita akan pergi ke B. Di mana jaraknya adalah 600. Kemudian dari B, kita akan ke E. Di mana jaraknya adalah 780. Kemudian dari E, kita akan ke F. Di mana jaraknya adalah 780. Kemudian kita kira jaraknya di sini, tambah keseluruhan, kita akan dapat 3080 meter. Jadi ini merupakan jarak yang paling pendek bermula dari A ke F. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita melukis suatu graf terarah, kita akan dapat 2 markah dan jaraknya 1 lagi markah. Untuk soalan ini kita boleh dapat 3 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, juga dalam tajuk rangkaian dalam teori graf. Rajah 11 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Berdasarkan rajah 11, tentukan satu roman set tepi E. Kali ini kita akan tulis set tepi. Tepi ini bermaksud laluan yang menghubungkan antara dua bucu ataupun dua titik. Sebagai contohnya di sini, titik P dengan titik Q. Jadi tepinya kita boleh namakan sebagai PQ. Jadi kita akan senaraikan, iaitu PQ. Kemudian P juga dihubungkan ke R, kita namakan PR. Kemudian PS dan satu lagi PS. Dia berbilang tepi. Kemudian seterusnya kita ambil pula titik
Q di sini. Q dihubungkan dengan S, QS, dan satu lagi QS. Dia juga berbilang tepi. Kemudian Q ke R, QR di sini. Dan seterusnya kita ambil R pula, iaitu R ke S di sini. Kemudian satu lagi, kalian dapat lihat, pada R ini dia ada gelung. Gelung ini bermaksud dia bermula pada R dan berakhir ke R juga. Jadi kita akan tulis RR. Jadi ini adalah tepi yang kita ada untuk pelajar ini. Kalau kita bilang, kita ada 9 tepi di sini. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, bilangan darjah. Bilangan darjah ini adalah bersamaan dengan bilangan 2 kali tepi. Jadi tepi kita ada 2, jadi kita darab 2. 2 darab 9, kita akan dapat 18. Kemudian dari segi pemberian markah, kita senaraikan set tepi, kita akan dapat 2 markah dan nyatakan bilangan darjah, kita dapat 1 markah. Jadi di sini kita boleh dapat 3 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan dalam tajuk penakkulan logik. Soalan A, nyatakan nilai kebenaran bagi penyertaan matematik di bawah. Kata kuncinya di sini adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran kita kena nyatakan sama ada dia benar ataupun palsu. Dia tak boleh sebut betul ataupun salah. Kita mesti guna perkataan benar ataupun palsu. Okay, sebuah dekagon mempunyai 10 sisi atau hasil tambah sudut pedalamannya ialah 360 darjah. Di sini adalah merupakan penyertaan majmuk. Dia menggabungkan dua penyertaan dengan menggunakan perkataan atau. Jadi kita lihat penyertaan yang pertama, sebuah dekagon mempunyai 10 sisi. Penyertaan ini adalah benar. Seterusnya, hasil tambah sudut pedalamannya ialah 360 darjah. Penyertaan ini adalah palsu. Jadi apabila benar digabungkan dengan penyertaan palsu menggunakan perkataan atau, maka nilai kebenarannya akan jadi benar. Seterusnya soalan B. Tentukan sama ada hujah di bawah sah dan munasabah. Baiklah, untuk penghujahan kita ada 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Untuk nak menentukan sama ada hujah ini sah ataupun tidak sah, dia mesti ikut bentuk hujah ini. Sama ada dia ikut hujah bentuk 1, hujah bentuk 2 ataupun hujah bentuk 3. Jadi kita lihat pada soalan ini premis pertama, jika punca P kecil daripada 5, maka P besar daripada 5. Ini dia menggunakan penyataan jika P maka Q. Kita lihat premis 2, punca 36 lebih kecil daripada 5. Di sini dia menyatakan perkara P. Kemudian kesimpulan, 36 lebih besar daripada 25 adalah perkara Q. Jadi penghujahan ini menggunakan hujah bentuk 2. Jadi hujah ini adalah sah. Seterusnya kita nak tentukan sama ada dia munasabah ataupun tidak munasabah. Kita lihat kesimpulannya terlebih dahulu. 36 lebih besar daripada 25. Jadi kesimpulan ini adalah benar. Seterusnya kita lihat premis 2. Punca 36 kecil daripada 5. Kalau kita puncakan 36, kita akan dapat 6. 6 kecil daripada 5 adalah satu penyataan palsu. Maka hujah ini tidak munasabah. Seterusnya terlihat soalan C. Bentuk satu kesimpulan secara induktif yang kuat pada pola nombor di bawah. Untuk menjawab kesimpulan secara induktif, kita kena mencipta satu rumus bagaimana untuk kita dapatkan pola nombor 3, 8, 15, 24 dan seterusnya. Dan di sini kita lihat dia telah pun bagi kepada kita langkah pengiraan untuk pola-pola nombor ini. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama sekali kita tengok nilai pemalarnya. Nilai pemalar di sini kita ada 2 di depan ni. Kemudian kuasa 2. Kerana semua langkah pengiraan nilainya adalah sama. Itu adalah pemalar. Jadi letakkan 2.
Kemudian dalam kurungan itu, nilainya berubah-ubah. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Jadi kita letakkan sebagai huruf N. Kemudian kita tambah. Kemudian seterusnya, nilai ini juga nilai yang berubah. 1, 2, 3 dan 4. Kita letakkan sebagai N juga. Kemudian kita kuasakan 2. Kerana kuasa 2 ini tidak berubah. Jadi inilah rumus yang kita boleh guna untuk kita dapatkan pola nombor ini. Dan inilah kesimpulan secara induktif. Iaitu kita mencipta satu rumus. Kemudian kita kena nyatakan nilai N ini boleh digantikan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita lihat ada soalan yang mana nilai pemboleh ubahnya bermula dengan 1, kemudian terus kepada 4, kemudian terus kepada 9 dan terus kepada 16 dan seterusnya. Ini juga merupakan pemboleh ubah manipulasi. Tetapi pemboleh ubah manipulasi ini telah dikuasa 2 kan. Kita akan tulis sebagai N kuasa 2. Kalau kita hanya tulis sekadar N, nomornya itu mesti 1, 2, 3 dan 4. Kalau 1, 4, 9, 16, kita kena tulis N kuasa 2. Ini untuk soalan yang kalau ada soalan yang macam tu. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan nilai kebenaran terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita nyatakan dia adalah hujah yang sah tetapi tidak munasabah, terdapat 1 lagi markah. Dan untuk soalan C, kita buat kesimpulan secara induktif, kita akan dapat 2 markah. Jadi untuk soalan ini, kita boleh dapat 4 markah. Teruskan lagi dengan lihat soalan yang berikutnya, masih lagi di dalam tajuk penaklukan logik. Nyatakan songsangan bagi penyataan di bawah. Jika X tambah 3 sama dengan 7, maka X sama dengan 4. Bila kita lihat penyataan ini merupakan penyataan jika P, maka Q. Dan untuk menyatakan songsangan, kita akan nafikan P dan kita akan nafikan Q. Maka jawapan akhir kita adalah jika X tambah 3 tak sama dengan 7, maka X tak sama dengan 4. Selain pada songsangan, kita juga ada akas dan juga kontrapositif. Selanjutnya soalan B. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Seterusnya, nyatakan sama ada hujah itu sah dan munasabah atau tidak. Pertama sekali, kita kena lengkapkan hujah ini. Kita lihat premis pertama, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Di sini digunakan perkataan semua. Seterusnya, nombor genap ini adalah perkara A, boleh dibagi tepat dengan 2 adalah perkara B. Dan ini merupakan hujah bentuk 1. Kemudian kesimpulannya, 8 boleh dibagi tepat dengan 2. Jadi 8 boleh dibagi tepat dengan 2 ini adalah 8 ini adalah perkara C, boleh dibagi tepat dengan 2 adalah perkara B. Maka untuk premis 2, kita akan tulis C ialah A. Di mana nombor genap ini kita akan gantikan dengan 8. Sebab dalam kesimpulan dinyatakan nombor genap itu adalah 8. Maka untuk premis 2, kita akan tulis 8 ialah nombor genap. Baiklah, seterusnya kita kena nyatakan sama ada hujah ini sah dan munasabah ataupun tidak. Untuk menentukan sama ada hujah ini sah ataupun tidak, dia mestilah mengikut bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 3. Dan hujah ini, dia mengikut hujah bentuk 1. Maka hujah ini adalah hujah yang sah. Kemudian untuk nak menentukan sama ada dimunasabah ataupun tidak, kita lihat kesimpulan. Kesimpulan menyatakan 8 boleh dibagi tepat dengan 2 adalah benar. Seterusnya untuk premis 2, 8 ialah nombor genap juga adalah benar. Kemudian premis 1, semua nombor genap boleh dibagi tepat dengan 2 juga adalah benar. Maka hujah ini adalah munasabah. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita menyatakan songsangan, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita nyatakan premis 2, 1 markah. Kemudian kita nyatakan hujah ini sah dan munasabah, kita dapat 1 lagi markah. Dan kita boleh dapat 3 markah untuk soalan ini. Teruskan lagi dengan melihat soalan dalam tajuk garis lurus. Darjah 6 menunjukkan garis lurus KL, LM,
MN dan KN dilukis pada satu satah kartes. Garis lurus LM selari dengan paksi Y. Cari A jarak bagi LM. Sini kita dapatkan jarak bagi LM. LM merupakan garis tegak yang selari dengan paksi Y. Jadi di sini kita boleh lihat kedudukan titik M iaitu 5, negatif 10. 5 ni adalah nilai X, negatif 10 adalah nilai Y. Jadi untuk mendapatkan jarak LM, kita ambil panjang di sini sama dengan panjang pada kedudukan Y di sini. Bermaksud panjang ini adalah 10. Maka jawapan kita di sini adalah 10 unit. Seterusnya lihat soalan B, persamaan garis lurus NM. Persamaan garis lurus, kita akan gunakan Y sama dengan MX tambah C. Kita kena dapatkan nilai M dan juga nilai C. M ini adalah kecurunan. Kecurunan ada dua rumus. Satunya kita gunakan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dan satu lagi rumus, M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi untuk soalan ini, kita akan gunakan rumus yang pertama, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi di sini kita kena dapatkan dua titik. Kita lihat pada garis MN, kita cuma ada satu titik saja yang ada koordinat. Itu titik M. Dan titik N ni kita tak tahu koordinat dia. Jadi untuk dapatkan M, kita akan pinjam garis KL. Sebab K kita ada koordinat negatif 38. Kemudian pada titik L ini kita tahu koordinatnya iaitu 50. Disebabkan KL dan MN ini adalah selari, maka M ni adalah sama. Jadi K ini adalah titik kedua dan L ini adalah titik pertama. Untuk menentukan titik 2 dan titik 1 ini, kita analogikannya sebagai tingkat bangunan. Titik yang lebih tinggi kita letakkan sebagai 2, titik yang lebih rendah kita letakkan sebagai 1. Jadi kita akan ambil Y2 iaitu 8 tolak dengan 0 per dengan negatif 3 tolak dengan 5. Jadi kita akan dapat 8 per negatif 8 sama dengan negatif 1. Seterusnya terdapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai M sama dengan negatif 1. Kemudian kita akan ambil nilai X dan juga nilai Y pada titik M. Di mana nilai X-nya adalah 5, Y-nya adalah negatif 10, kita masukkan di dalam persamaan ini. Iaitu Y negatif 10 sama dengan M negatif 1 darab dengan 5 tambah C. Dan kita terus tekan kalkulator untuk dapatkan nilai C. Kita masukkan negatif 10, alpha calculate, negatif 1 darab 5 tambah X. C ini kita gantikan dengan X. Kemudian kita akan shift calculate, dia tekan sama dengan, kita akan dapat C sama dengan negatif 5. Maka kita akan gantikan nilai M dan nilai C di dalam persamaan ini. Iaitu Y sama dengan M negatif 1 X tambah 5 tambah negatif 5. Jadi tolak 5. Ini jawapan kita untuk soalan B. Dari segi pemberian markah, kita untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita mendapatkan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita boleh dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan di dalam tajuk pengurusan keuangan. Pendapatan aktif bulanan dan pendapatan pasif bulanan bagi Fatimah masing-masing ialah RM2,800 dan RM600. Fatimah perlu membayar sebanyak RM1,800 untuk perbelanjaan tetap dan berbelanja sebanyak RM500 untuk perbelanjaan tidak tetap setiap bulan. Soalan A, hitung aliran tunai bulanan Fatimah. Untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan ambil jumlah pendapatan tolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Di sini pendapatannya terdiri daripada pendapatan aktif RM2,800 tambah dengan pendapatan pasif RM600 dan tolak dengan perbelanjaan tetap RM1,800 tolak dengan perbelanjaan tidak tetap RM500 dan kita akan dapat RM1,100.
Seterusnya untuk soalan B. Sekiranya perbelanjaan tidak tetap Fatimah meningkat 50% dan perbelanjaan tetapnya meningkat 60%. Terangkan kesan peningkatan perbelanjaan terhadap aliran tunainya. Jadi pertama sekali kita kena dapatkan perbelanjaan tidak tetap, di mana meningkat sebanyak 50%, dia akan jadi 150% daripada nilai sebelum ni, iaitu RM500. Dan kita akan dapat RM750. Dan seterusnya, kita cari pula perbelanjaan tetapnya, meningkat 60%, dia akan jadi 160%. Daripada nilai sebelum ini, iaitu RM1,800. Dan dia akan jadi RM2,880. Jadi untuk mendapatkan aliran tunai, kita ambil jumlah pendapatan di sini tadi, 2,800 tambah dengan 600 ni. Kita tolak dengan 750, tolak dengan 2,880. Dan kita akan dapat negatif 230. Jadi aliran tunai Fatimah mengalami nilai negatif. Ini bermaksud aliran tunainya adalah aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif terjadi apabila perbelanjaan melebihi jumlah pendapatan. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan aliran tunai negatif 1 lagi markah. Dan kita boleh dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya, terlihat soalan dalam tajuk pengurusan keuangan juga. Jadual 1 di bawah menunjukkan pelan keuangan yang disediakan oleh Cikgu Muji untuk menguruskan wangnya dengan berkesan. Hitung 1 Roman, pendapatan aktif. Jadi di sini kita kena senaraikan apakah itu pendapatan aktif. Pendapatan aktif di sini merupakan gaji guru dan juga gaji guru tuition. Jadi kita ambil RM5,500 tambah dengan RM2,000. Jadi kita dapat RM7,500. Ini untuk soalan 1 Roman. Seterusnya adalah soalan 2 Roman, pendapatan pasif. Pendapatan pasif ini pendapatan selain daripada gaji tetapnya dan juga gaji guru tuition. Jadi di sini kita boleh ambil sewa diterima dan juga dividen saham. Iaitu kita ambil RM1,550 tambah dengan RM600. Dan kita akan dapat RM2,150. Seterusnya soalan 3 Roman, perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap ini terdiri daripada ansuran rumah dan juga ansuran kereta. Jadi kita ambil RM1,200 tambah RM750. Jadi kita akan dapat RM1,950. Dan seterusnya soalan 4 Roman, perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tidak tetap ini terdiri daripada pemberian pada ibu bapa, barangan dapur, utiliti rumah dan juga petrol. Iaitu kita akan ambil RM600 tambah dengan RM500 tambah dengan RM300 dan tambah RM250. Dan kita akan dapat RM1,650. Jadi untuk soalan ini kita boleh dapat bezakan apakah itu pendapatan aktif, apa itu pendapatan pasif, apa itu perbelanjaan tetap dan apa itu perbelanjaan tidak tetap. Dan untuk pemarkahan, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk soalan ini. Dan jumlahnya kita akan dapat 4 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya, iaitu dalam tajuk insurans. Encik Lim ingin membeli insurans hayat bernilai RM220,000 daripada syarikat TJ Insurance. Kadar premium tahunan yang dikenakan oleh syarikat insurans ialah RM2.34 bagi setiap 1,000 nilai muka mengikut umur dan status kesihatan beliau. Soalan A, nyatakan pemegang polisi dan nilai muka polisi. Baiklah, pemegang polisi ini merupakan orang yang beli insurans tersebut. Jadi untuk soalan A, pemegang polisinya adalah Encik Lim. Seterusnya, muka polisi ataupun seterusnya adalah nilai muka polisi yang ingin dibeli oleh Encik Lim adalah RM220,000. Jadi jawapan kita RM220,000. Seterusnya soalan B, hitung premium bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Lim.
Dalam pertama sekali, kita kena dapatkan berapakah nilai premium yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Encik Lim ingin dapatkan perlindungan sebanyak RM220,000, di mana syarikat itu mengenakan RM2.34 ini untuk setiap 1,000. Jadi kita akan darab dengan 220,000 per dengan 1,000. Kita per dengan 1,000 ini disebabkan nilainya dalam unit ribu. Dan di sini kita terus tekan kalkulator. Dan kita akan dapat nilainya adalah 514.8. Kemudian kita akan hitung pula premium bulanan, iaitu kita akan bahagi pula dengan 12. Dan jawapan akhir kita RM42.90. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita nyatakan pemegang polisi 1 markah dan nilai muka polisi 1 markah. Untuk soalan B, kita mendapatkan premium yang perlu dibayar 1 markah. Kemudian premium untuk tiap-tiap bulan terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan lihat soalan berikutnya juga dalam tajuk insurans. Puan Aminah mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM500 dan fasal penyertaan peratusan co-insurannya 75/25 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Aminah sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisi berjumlah RM20,800. Baiklah, pertama sekali, polisi insurans ini dia ada peruntukan deductible. Jadi kita ambil nilai RM20,800 ini, kita tolak dulu dengan deductible, iaitu RM500. Kita akan dapat RM20,300. Daripada nilai RM20,300 ini, kita akan pecahkan kepada 2. 1 syarikat, 1 Puan Aminah. Syarikat kena tanggung 75%. Jadi terdarab dengan RM20,300 ini. Dan kita akan dapat nilainya adalah RM15,225. Jadi ini bukan nilai yang perlu ditanggung oleh syarikat. Seterusnya, kita kena dapatkan pula nilai yang perlu ditanggung oleh Puan Aminah sendiri. Jadi untuk meringkaskan langkah pengiraan, kita akan ambil terus nilai kos perubatannya iaitu RM20,800 ini, kita tolak saja dengan RM15,225. Dan kita akan dapat nilainya adalah RM5,575. Ini merupakan nilai yang perlu ditanggung sendiri oleh Puan Aminah. Dan ini adalah nilai untuk syarikat. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita tolak deductible terdapat 1 markah. Kita mengira untuk syarikat langkah pengiraan 1 markah. Kemudian jawapan dahil 1 markah. Kemudian kita nyatakan kos yang perlu ditanggung oleh Puan Aminah 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan kita akan dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan seterusnya dalam tajuk matriks. Soalan A diberi C2M, -3, -5 dan D sama dengan 1/2, N -4, 3, 2. Cari nilai M dan nilai N jika CD sama dengan 1001. Baiklah, matriks 1001 ini merupakan matriks identiti. Jadi untuk mendapatkan matriks identiti, suatu matriks tersebut perlu didarab dengan songsangannya, maka dapatlah identiti. Dan kalau kita lihat di sini, matriks D ini merupakan matriks songsang bagi C. Disebabkan dia ada nombor pada bahagian luar ini, itu 1/2 ini. Kerana kita akan menggunakan rumus matriks songsang, 1/A ditolak BC, A dengan D bertukar tempat, B dengan C bertukar tanda. Jadi untuk mendapatkan nilai M dan nilai N, kita perlu songsangkan matriks C kita ini, iaitu 2M, -3, -5. Guna rumus songsang, 1/A 2 darab -5 tolak M darab -3. Kemudian A dengan D bertukar tempat, kata 5 duduk di atas, 2 berada di bawah. Kemudian M ni jadi negatif dan -3 jadi positif. Kemudian di sini kita lihat kedudukan N.
N ini berada pada kedudukan baris pertama lajur pertama. Dan nilainya sama dengan negatif 5. Jadi nilai N sama dengan negatif 5. Seterusnya, kita dapatkan pula nilai M. Kedudukan M kita ambil di sini. Dan nilai ini bersamaan dengan 2 di sini. Iaitu 2 darab negatif 5 tolak M darab negatif 3 sama dengan 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai M di sini sama dengan 4. Kemudian kita pergi ke soalan B. Jumlah harga bagi 3 kg mangga dan 2 kg rambutan ialah RM24. Manakala jumlah harga bagi 5 kg mangga dan 4 kg rambutan ialah RM44. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam ringgit Malaysia bagi 1 kg mangga. Di sini kita kena tulis persamaan serentaknya terlebih dahulu. Untuk mangga, kita akan gantikan dengan X dan rambutan kita ganti dengan Y. Ini merupakan huruf-huruf yang famous lah. Kita boleh juga gantikan nilai M dengan R, A dengan B dan sebagainya. Jadi menyatakan 3X tambah 2Y sama dengan RM24. Kemudian 5X tambah 4Y sama dengan RM44. Kemudian tulis dalam bentuk matriks 3, 2, 5, 4 darab XY sama dengan 24 dan 44. Dan untuk dapatkan nilai XY ini, kita akan songsangkan matriks 3, 2, 5, 4 ni. 1 per A, 3 darab 4, tolak B iaitu 2 darab dengan C, 5. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 4 duduk di atas, 3 di bawah. B bertukar tanda jadi negatif 2, C juga bertukar tanda jadi negatif 5. Dan darab dengan 24 dan juga 44. Kemudian kita boleh terus tekan calculator. Pertama sekali kita tekan menu. Kemudian kita tekan A dan kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian untuk numbers of unknown, kita tekan 2. Dan kita akan masukkan persamaan kita yang pertama. Kita tekan 3 sama dengan 2 sama dengan 24 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua, 5 sama dengan 4 sama dengan dan 44 sama dengan. Untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat nilai X sama dengan 4. Untuk soalan ini, kita perlu nyatakan nilai untuk mangga sahaja. Jadi kita tak perlu nyatakan nilai untuk rambutan. Jadi jawapan akhir kita adalah X sama dengan 4, iaitu mangga. Seterusnya dari segi pemberian markah pula, untuk soalan A, kita nyatakan nilai N 1 markah dan nilai M 1 markah. Untuk soalan B, kita tulis dalam bentuk matriks 1 markah, langkah pengiraan dengan menggunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan untuk soalan ini, kita layak mendapat 5 markah. Kita teruskan lagi, kali ini kita melihat soalan dalam tajuk kebarangkalian. Raja 4 menunjukkan 3 biji bola golf yang berlabel 4, 9 dan R di dalam bekas C dan 4 kepingkat yang berlabel 5, M, A dan Z dalam uncang K. Satu bola golf diambil dari bekas J, kemudian satu kad diambil dari uncang K secara rawak. Soalan A, senaraikan ruang sampel. Jadi kita akan senaraikan ruang sampel. Contohnya, apabila kita ambil bola golf yang bernombor 4 ini, kita akan pasangkan dengan 5, pasangkan dengan M, pasangkan dengan A dan pasangkan dengan Z. Dan kita akan ulang langkah ini untuk bola R pula dan juga bola 9. Jadi kita akan tulis dalam bentuk tata tanda set. Itu 4, 5, kemudian 4M, seterusnya 4A, kemudian 4Z. Kemudian kita ambil bola R pula. R5, RM, RA, kemudian RZ. Dan last sekali kita ambil bola bernombor 9. 95, 9M, seterusnya 9A dan juga 9Z. Jadi di sini kita ada 12 ruang sampel keseluruhannya.
Seterusnya untuk soalan B, cari kebarangkalian bahawa sebiji bola golf dan sekeping kad yang dipilih berlabel dengan huruf. Kebarangkalian ini digabungkan dengan perkataan dan, bermaksud bola golf dengan kad tersebut mesti berlabel dengan huruf. Jadi kalau kita lihat di sini, yang berlabel dengan huruf terdiri daripada RM, kemudian RA dan juga RZ. Kita ada 3. Jadi untuk dapatkan kebarangkalian, kita akan ambil peristiwa per dengan ruang sampel, iaitu 3/12. Kita juga boleh permudahkan, kita boleh dapat 1/4 juga. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A, kita senaraikan ruang sampel, kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B, ternyatakan kebarangkalian, kita akan dapat lagi 2 markah. Dan untuk soalan ini, kita layak dapat 4 markah. Teruskan lagi, kali ini kita lihat dalam tajuk ketaksamaan linear. Tulis 4 ketaksamaan linear yang mewakili rantau berlorek dalam rajah 1. Kalau di sini kita boleh labelkan garis-garis ini. Dan label ini kita buat secara rawak sahaja. Ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga dan ini adalah garis keempat. Kita lihat garis kita yang pertama. Garis ini merupakan garis condong. Jadi garis condong kita akan gunakan Y sama dengan MX tambah C. Kita perlu dapatkan nilai M dan juga dapatkan nilai C. Dan kalau kita lihat di sini nilai C-nya adalah sifar yang memintas pada Y sama dengan sifar. Jadi C sifar. Kemudian nilai M pula. Untuk dapatkan nilai M secara umumnya adalah tegak per dengan ufuk. Kita lihat garis ini tegaknya di sini adalah 6 unit. Dan tapaknya di sini ufuknya adalah juga 6. Jadi 6 bahagi 6 kita akan dapat 1. Jadi M di sini bernilai 1. Maka kita gantikan dalam persamaan Y MX tambah C, kita akan dapat Y sama dengan X. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk ketaksamaan, kita akan lihat pada kawasan yang berlorek. Kawasan berlorek berada di bawah garis. Bermaksud ketaksamaannya adalah Y lebih kecil daripada X. Disebabkan garis ini adalah garis putus-putus, maka kita tak letak lebih kecil sama dengan. Kita hanya letak lebih kecil sahaja. Jadi jawapan pertama kita, Y lebih kecil daripada X. Seterusnya, garis yang kedua. Garis kedua ini juga merupakan garis condong. Jadi kita akan dapatkan nilai M dan juga nilai C. Kita lihat di sini nilai C-nya adalah 6, yang memintas pada kedudukan 6 di sini. Kemudian kita dapatkan pula nilai M dia, iaitu kecerunan. Sama seperti tadi, kita ambil tegak per dengan ufuk. Tegaknya di sini adalah 6. Kemudian ufuknya ataupun tapaknya juga adalah 6. Jadi 6/6 kita akan dapat 1. Kemudian di sini kita kena pertimbangkan bahawa garis ini dia tinggi di sebelah kiri. Bermaksud nilai M-nya akan jadi negatif. Maka M dia kita akan dapat negatif 1. Kemudian kita gantikan nilai dalam Y MX tambah C, kita akan dapat Y sama dengan M negatif X. Kemudian tambah C, tambah 6. Kemudian kita lihat pula kawasan berlorek berada di bawah garis, maka Y lebih kecil daripada negatif X tambah 6. Ini jawapan kita yang kedua, Y lebih kecil daripada negatif X tambah 6. Seterusnya garis yang ketiga. Garis ketiga ini merupakan garis condong juga dan dia merupakan garis penuh ataupun garis padu. Pertama sekali kita lihat nilai C-nya di sini, dia memintas pada kedudukan C adalah bersamaan dengan 5. Jadi C di sini 5. Kemudian kita dapatkan pula nilai M, kita ambil tegak per dengan ufuk. Tegak garis ini adalah 5. Kemudian ufuknya di sini, tapak segitiga ini adalah 1. Jadi 5/1 kita akan dapat 5. Kemudian kita pertimbangkan bahawa dia tinggi di sebelah kiri. Maka M dia akan jadi negatif. Kemudian kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat Y sama dengan M iaitu negatif 5X tambah C tambah 5. Kemudian kawasan berloreknya berada di atas garis.
maka Y lebih besar sama dengan negatif 5X tambah 5. Di sini kita gunakan lebih besar sama dengan disebabkan garisnya adalah garis penuh ataupun garis padu. Jadi Y lebih besar sama dengan negatif 5X tambah 5. Dan garis yang terakhir, iaitu garis yang keempat, berada di bawah ini sekali. Dan kalau kita lihat, garis ini merupakan paksi X. Bila garis itu adalah garis melintang, bermaksud garis itu akan memintas pada paksi Y. Dan untuk paksi X, dia akan pintas paksi Y sama dengan kosong. Jadi nama garis itu adalah Y sama dengan kosong. Kemudian kawasan melorik berada di atas, maka Y lebih besar sama dengan kosong. Ini jawapan kita. Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari segi pemberian markah, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk setiap ketaksamaan ini. Dan kita boleh dapat sebanyak 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan dalam tajuk ubahan. Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai pembeli ubah J, X dan Y dengan keadaan J berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan Y. Hitung nilai M. Di sini kita kena tulis ubahannya terlebih dahulu. Iaitu nyatakan bahawa J berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kemudian secara songsang kita akan buat per dengan Y. Kemudian kita akan tukar kepada bentuk persamaan dengan meletakkan K sebagai pemalar. J sama dengan KX kuasa 2 per Y. Kemudian kita akan masukkan nilai yang telah diberi, iaitu nilai J 40 sama dengan X di sini adalah 4 kuasa 2 terdapat 16. Jadi 16K per dengan Y di sini adalah 2 per dengan 2. Kemudian kita boleh dapatkan nilai K, kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan masukkan 40 alpha calculate, kemudian 16K ni kita gantikan dengan X, kemudian kita per dengan 2. Kemudian dia tekan shift, tekan calculate dan tekan sama dengan. Kita akan dapat X sama dengan 5. Jadi persamaan kita yang kita akan dapat adalah J sama dengan 5X kuasa 2 per dengan 2. Seterusnya, untuk dapatkan nilai M, kita lihat pula nilai J yang diberi di sini adalah 60. Jadi kita masukkan 60 sama dengan 5. Darab dengan X di sini adalah 6. Di 6 kuasa 2, 36. Darab dengan 36. Per dengan Y di sini adalah M. Kita letakkan M. Seterusnya kita akan tekan calculator untuk dapatkan nilai M. Kita tekan 60. Alpha calculate. Kemudian kita letak kurungan dulu. Iaitu 5. Kita darab dengan 36. Kita tutup kurungan. Kemudian kita tekan per. Kemudian kita tekan X. Kemudian dia tekan shift, tekan calculate, tekan sama dengan. Dia dapat nilai M di sini sama dengan 3. Kemudian dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai pemalar 1 markah, kemudian tergantikan dalam bentuk persamaan 1 markah, tergantikan nilai 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Maka keseluruhan yang kita boleh dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan dalam tajuk locus dalam 2 matra. Dalam rajah di bawah, segi 4 ABCD mewakili sebahagian daripada satu kawasan tasik. ABCD dilukis pada satu grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Titik V dan titik W mewakili perjalanan bot V dan bot W. Pada rajah lukiskan A, locus bagi bot V yang sentiasa bergerak 5 unit dari titik D. Kita lihat di sini titik D, di mana bot V akan bergerak sentiasa 5 unit. Kita kira kotak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berada di sini. Dia sentiasa 5 unit bermaksud dia bergerak secara berputar ataupun membentuk bulatan. Kerana 5 unit ini merupakan nilai jejarinya. Jadi di sini kita akan lukis garis lengkung. Untuk melukis garis lengkung, kita perlu guna jangka lukis. Jadi bentuk lengkungnya akan jadi seperti ini. Dan ini adalah locus bagi bot V. Seterusnya, untuk soalan B, locus bagi bot W yang bergerak 3 unit dari garis BC. Di sini garis BC.
dan jarak dia adalah 3 unit, iaitu 1, 2, 3. Sini adalah bot W. Jadi bot W ini akan bergerak secara lurus seperti ini. Dan ini adalah locus untuk bot W. Seterusnya untuk soalan C, tandakan persilangan laluan bot V dan bot W dengan simbol pangkah. Jadi kita akan pangkah di sini. Baiklah, dari segi pemberian markah, kita nyatakan locus bot V 1 markah, locus bot W 1 markah dan persilangan 1 markah. Sini kita layak dapat 3 markah. Seterusnya terlihat soalan dalam tajuk graf dan fungsi trigonometri. Graf di bawah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. Soalan A. Jika Y mewakili kedalaman air dalam kaki dan X mewakili bilangan jam selepas tengah malam, guna fungsi dalam bentuk Y sama dengan A cos BX tambah C untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. Kalau di sini, bentuk A-nya adalah Y sama dengan A cos BX tambah C. Pertama sekali kita lihat A. Apakah itu nilai A? Nilai A ini merupakan nilai amplitude. Untuk mendapatkan nilai amplitude, kita akan ambil nilai maksimum, itu di sini, 12. Kita tolak dengan nilai minimum, iaitu 6. Iaitu 12 tolak 6, kemudian kita bahagi 2. Jadi kita dapat 3. Jadi nilai A adalah 3. Seterusnya, kita dapatkan pula nilai B. Nilai B ini adalah berkaitan dengan tempoh graf itu berubah. Di sini adalah graf cos. Graf cos secara umumnya adalah bentuk K untuk satu pusingan lengkap di sini. Dan pusingan lengkap ini dia mengambil masa sebanyak 12 di sini, X ni. Maka kita akan ambil 360. Kita bahagikan dengan 12. Jadi kita dapat nilai B di sini sama dengan 30. Seterusnya adalah nilai C. Nilai C ini mewakili kedudukan graf. Iaitu kedudukannya berbanding dengan paksi X. Kita lihat di sini, nilai C-nya adalah 9. Kita lihat pada garis putus-putus di sini. Bermaksud graf ini telah terangkat ke atas sebanyak 9 unit. Jadi C di sini adalah 9. Maka kita tulis balik dengan menggantikan nilai A, nilai B dan nilai C. Iaitu Y sama dengan A, iaitu 3. Cos BX iaitu 30X tambah dengan 9. Seterusnya soalan B, jam keberapakah kedudukan air paling dalam? Jadi paling dalam adalah kedalaman 12 kaki. Dan pada jam keberapa adalah pada jam sifar ini, kemudian jam ke-12 dan jam ke-24. Ada 3, iaitu sifar, 12 dan juga 24. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai A 1 markah, nilai B 1 markah dan nilai C 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah lagi. Kemudian untuk soalan B kita akan dapat 1 lagi markah. Dan di sini kita boleh dapat sebanyak 5 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan dalam tajuk bulatan. Pelajar 7 menunjukkan sektor ABC yang berpusat di O dan semi bulatan OCD. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung A, panjang lengkuk dalam sentimeter, sektor ABC. Ini adalah sektor ABC. Kita lihat sudut yang tercangkum oleh sektor ini adalah 300 darjah. Maka kita ambil 300 per dengan 360. Untuk mendapatkan panjang lengkuk, kita akan ambil 2 pi J. Kita darabkan dengan 2, darab dengan pi dan darabkan dengan J di sini adalah 14. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 73.33. Seterusnya untuk soalan B, luas dalam sentimeter persegi kawasan berloret. Kita lihat kawasan berloret ini iaitu sektor dan juga semi bulatan. Kita akan ambil sektor yang besar itu tolak dengan semi bulatan. Jadi sektor sudutnya adalah 300 per 360. Luas bulatan adalah pi J kuasa 2, iaitu 22/7 darab 14/2. Kemudian kita tolak dengan separuh bulatan. Separuh bulatan kita ambil 1/2 darab pi
darab J di sini adalah 7 kuasa 2. Kemudian kita tulis terus, tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 436.33. Untuk jawapan akhir, kita juga boleh nyatakan dalam bentuk pecahan tak wajar ataupun dalam bentuk nombor bercampur. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Untuk soalan B, kita gantikan nilai dalam rumus 1 markah, operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan untuk soalan ini, kita layak dapat 5 markah. Diteruskan lagi dengan melihat soalan yang berikutnya dalam tajuk asas nombor. Diberi M asas 5 tambah 11 sifar 11 asas 2 sama dengan 63 asas 7. Cari nilai M. Di sini kita ada 3 asas. Asas 5, asas 2 dan juga asas 7. Jadi untuk memudahkan pengiraan, kita akan tukar ke semua asas ini kepada asas 10. Jadi untuk menukar asas 2 kepada asas 10, kita boleh gunakan kalkulator terus. Kita tekan menu, kita tekan 3. Kemudian kita tekan bin. Kemudian kita masukkan 11 sifar 11, kita tekan sama dengan. Kemudian kita tekan DEC. Jadi kita dapat 27. Ini 27 ini adalah daripada 11 sifar 11 asas 2. Kemudian seterusnya kita ambil pula nombor 63 asas 7. Untuk asas 7 ke asas 10, kita akan buat pendaraban digit. Kita ambil digit 6 darab dengan asas iaitu 7 kuasa 1. Tambah dengan 3 darab 7 kuasa 0 ataupun kuasa sifar. Jadi kita akan dapat di sini adalah 6 darab 7, 42. 3 darab 1, kita dapat 3. Jadi kita dapat 45. Jadi bermaksud M tambah dengan 27 sama dengan 45. Jadi M di sini kita akan dapat 45 tolak 27 iaitu 18. 18 ini jawapan dalam asas 10. Jadi kita akan tukar kepada asas 5. Kita buat pembahagian berulang. Jadi 18 bahagi 5 terdapat 3. Bakinya ada 3. Kemudian 3 bahagi 5 terdapat sifar. Dia tak boleh bahagi, jadi bakinya tinggal 3. Jadi jawapan akhir kita akan baca dari bawah ke atas, iaitu M sama dengan 33. Kemudian dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai M ini sama dengan 18 dalam asas 10 1 markah. Kita melakukan operasi pembahagian berulang 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk soalan ini kita boleh dapat 3 markah. Seterusnya kita lihat pula soalan dalam tajuk persamaan kuadratik. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Untuk persamaan kuadratik, pertama sekali kita kena tulis persamaan dalam bentuk ARM, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Kita lihat di sini kita ada nombor di bawah 2x tambah 9. Jadi kita akan tulis 2x tolak 3 sama dengan 3x tambah 1 darab 2x tambah 9. Seterusnya kita akan kembangkan. Kita darab dan kita akan dapat 2x tolak 3 sama dengan 6x kuasa 2 tambah 27x, kemudian tambah dengan 2x dan tambah dengan 9. Kemudian kita akan jadikan persamaan ini sama dengan sifar. Kita akan tulis 6x kuasa 2 tambah 27x ni tambah 2x tambah 9 tolak dengan 2x dan tambah dengan 3 sama dengan sifar. Kemudian kita boleh ringkaskan persamaan kita. Dan kita akan dapat 6x kuasa 2 tambah 27x tambah 12 sama dengan sifar. Kemudian seterusnya kita akan faktorkan. Sebelum kita faktor, kalau kita lihat perkalinya terdiri pada 6,
27 dan juga 12. Jadi kita boleh ringkaskan lagi, iaitu kita bahagikan dengan 3. Di sini 3. Sini dapat 2x kuasa 2 tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita akan melakukan perfaktoran untuk persamaan ini. Kita akan menggunakan kalkulator, kita akan tekan menu, kita tekan A dan kita ambil polinomial, kita tekan 2. Kemudian untuk degree, kita ambil 2. Kita masukkan nilai A kita di sini adalah 2 sama dengan, B 9 sama dengan dan C 4 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat X sama dengan negatif 1/2. Dan sekali lagi tekan sama dengan, terdapat X sama dengan negatif 4. Jadi sebelum kita menulis jawapan akhir, kita akan buat kurungan ini dulu sebagai pemfaktoran. Jadi untuk masukkan nilai dalam kurungan, kita akan tukar tanda, iaitu 2x tambah 1, x tambah 4. Dan ini jawapan akhir kita. Kemudian dari segi pemberian markah, kita tulis dalam bentuk persamaan persamaan kuadratik, terdapat 1 markah, kemudian pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 markah, 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya juga dalam tajuk persamaan kuadratik. Dan soalan ini merupakan soalan terakhir kita. Raja 2 menunjukkan graf fungsi kuadratik bagi fx, x tolak 1, x tolak 5. Berdasarkan raja di atas, A tentukan nilai M. Kita lihat di sini nilai M ini merupakan nilai punca-punca bagi persamaan kuadratik. Persamaan kita adalah x tolak 1 dan x tolak 5. Dan untuk dapatkan nilai x, kita samakan dia dengan 0. Jadi bermaksud x tolak 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kemudian x tolak 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Jadi kita ada dua nilai, 1 dan juga 5. Maka m ini adalah 1. Dan sebelah lagi ini adalah 5. Jadi jawapan kita m adalah 1. Seterusnya soalan B. Nyatakan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Jadi untuk graf ini kita ada titik minimum berada paling bawah ni. Jadi untuk mendapatkan titik minimum, pertama sekali kita kena ada fungsinya. Iaitu fungsinya adalah x tolak 1, x tolak 5 ini. Kita kembangkan dan kita akan dapat x kuasa 2 tolak 5x tolak x tambah 5. Dan kita akan dapat x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Ini adalah fungsi kita. Kemudian untuk mendapatkan koordinat, kita perlu dapatkan nilai x dan juga nilai y. Untuk mendapatkan nilai x, kita akan guna rumus negatif b per 2a. Di sini nilai b kita adalah negatif 6, a kita adalah 1, dan 5 ini adalah nilai c. Jadi kita ambil negatif darab, iaitu negatif. Jadi kita ambil negatif b, iaitu negatif 6 per 2 darab 1. Dan kita akan dapat x sama dengan 3. Seterusnya untuk mendapatkan nilai y pula, kita akan gunakan fungsi ini, iaitu x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Gantikan saja dalam x ini sama dengan 3 di dalam persamaan ini. Kita juga boleh menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Kemudian kita tekan calculate. Kita masukkan nilai x kita di sini adalah 3. Kemudian kita tekan sama dengan. Kemudian kita akan dapat nilai y kita adalah negatif 4. Maka koordinat kita adalah 3, negatif 4. Seterusnya dari segi pemberian markah. Kita dapatkan nilai M di sini, kita akan dapat 1 markah. Dan seterusnya kita dapatkan koordinat titik minimum, nilai X 1 markah, nilai Y 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang layak kita dapat di sini adalah sebanyak 4 markah.
Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan selamat menempuhi SPM 2021. Semoga berjaya.